kita apply halal ni sebenarnya just macam untuk marketing je ke? Tak, dekat Malaysia boleh makan ke tak? Tapi kalau negara lain, ada kan kita pernah dengar boleh makan? Ada tak? Kita kalau dekat Malaysia, kita duduk dalam satu mazhab je, kita tak boleh nak rasa mazhab orang lain salah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan pendengar. Selamat datang ke episod 9 Beyond Halal yang dibawakan khas oleh Persidangan Kebangsaan Eksekutif Halal 2026 PEH26 yang dibawakan oleh Unity Halal Center. Jangan lupa follow dan like page PEH26 ataupun Persidangan Kebangsaan Eksekutif Halal 2026. Dan jangan lupa juga like dan subscribe YouTube Unity Halal Center dan semua media sosial kami. Alright, so hari ni kita nak bincangkan satu acara yang bakal menghimpunkan pemain industri halal dari seluruh Malaysia. Dari Sabah, Sarawak, Kedah, Johor, Terengganu, Utara, Selatan, Timur, Barat, semua akan datang ke persidangan ini. Ianya akan berlangsung pada 27 dan 28 Oktober 2026 di Bangi Avenue Convention Center BACC. So, hari ni kita nak bawakan panel kita pengarah PEH26 asalnya dari orang Taiping. Orang Taiping Perak. Kita bersama Cik Atira. Apa khabar, Atira? Hai, khabar baik. Okay. Alhamdulillah. Okay. So, Atira, minggu lepas weekend buat apa? Okay, minggu lepas weekend saya pergi tengok Spiderman. Bestnya. Kau dah tengok belum? Belum. Akak tak follow sangat lah trend-trend terkini. Trend Gen Z. Trend Gen Z Mana ni. Gen Z lah. Orang lain pun tengok juga. Millennial semua pun tengok. Ya ke? Okay. Okay, so macam mana Spiderman? You rasa best lah. Tapi saya macam nak komen lebih-lebih tak reti sangat lah sebab bukan fans Marvel yang tengok semua series kan. Tapi best lah. Cumanya dia punya impact lah. Sebab usually kalau kita tengok dekat wayang macam dalam 5 ke 6 hall je diorang buka untuk sehari tu kan, ataupun 10 paling banyak. Tapi ni dia punya timing memang banyak, and saya tengok seawal 8.30 pagi. Gigih you all. Okay, gigih sangat. So saya tak gigih. Saya akan tunggu bila semua orang dah tak gigih kan, bila dah suam-suam kuku, baru saya akan pergi. Okay, tak gigih. Alright. Okay, so terima kasih sebab sudi bersama kita kali ni. Alright. So, Atira. Yes, saya. PEH ni, boleh cerita sikit tak? Siapa yang patut hadir sebenarnya persidangan ni? Okay, PEH ni kalau mungkin orang yang baru first time dengar, okay, PEH ni Persidangan Eksekutif Halal. So, yang this one kita buat tahun ke-5. Dah tahun ke-5. Right. So, 2026 tahun ke-5 lah. Yang the first one kita buat on tahun 2022 tak? Betul. Okay. Baik, betul. Alright. Okay. So untuk PEH 2026 ni, siapa yang patut hadir? So usually every year kita akan kumpulkan eksekutif halal lah. Tapi tak semestinya eksekutif halal je. Semua industry player yang berminat nak tahu isu-isu semasa berkenaan dengan halal. Tak kira lah anda usahawan, ataupun peniaga, ataupun pemilik, owner, brand owner, ataupun anda student, lecturer pun boleh join eksekutif halal ni. Kita akan bincangkan topik-topik yang menarik, yang
kita dapat share experience. Dengar experience dari pengalaman speaker-speaker yang ada good knowledge. So macam tak dapat lah kat tempat lain. Macam tu. Tak boleh Tak dapat. ChatGPT tak boleh bagi tahu ke? ChatGPT saya boleh. Okay. Tak best kalau kat ChatGPT? Dia macam dia kena dengar live, face to face. Baru menarik. Kan. Alright. Lepas tu kadang-kadang AI ni bukannya betul sangat kan? Betul. Alright. So apa special ni Atira? Okay, special ni kita first of all macam kita cakap tadi lah, kita kumpul bukan saja eksekutif halal, tapi kita kumpul pelbagai industri player yang masing-masing minat nak tahu pasal halal ni. Besides kita ada juga jemput speaker dari luar negara. Kita bawa daripada Japan, South Africa. Kat mana korang nak dapat experience dengar daripada panel-panel yang berpengalaman macam ni? Alright. Mana lagi nak dapat kalau bukan di Perth? Okay. So, kalau kita tengok tahun ini, apa tema tahunnya? Memacu kepimpinan dan bakat industri halal. Okay, so kenapa tema ini dipilih? Tira. Okay, kalau macam sebelum ni kita ada last year Empowering Halal Excellence. Kata saya. Every year kita ada tema lah. So macam tahun ni kita punya tema, kita nak memacu kepimpinan dan bakat industri halal kan. Okay, kita kalau tahu halal, selalunya kalau akak dengar halal, orang akak fikir apa je? Logo halal. Betul. Okay. Tapi macam logo halal ataupun cara nak dapat CJ halal tu, tapi itu just macam ekosistem lah. Benda yang paling penting sebenarnya orang yang uruskan halal tu. Siapa lagi kalau bukan anda lah, jawatan kuasa halal dalaman, eksekutif halal. So kalau orang yang uruskan ni tak ada integriti, tak ada kepimpinan ataupun tak ada tak beramanah lah. So dia jadi tak kualiti halal tu. Macam mana pengguna nak percaya halal? Macam tu. Itu yang bila ada yang dapat halal, tiba-tiba kena tarik balik pula. Betul tak? Alright. Menarik bila Atira sebut tentang amanah. Kalau kita lihat sekarang ni industri halal memang makin berkembang. Produk kita ekspor ke pelbagai negara kan. Tapi pada masa yang sama tu lah banyak cabaran baru yang muncul. Adakah itu antara sebab PEH 26 diwujudkan? Betul. Okay, kalau macam PEH ni, special dia, kita kumpul dengan ada industri player. Pelbagai company yang dah berpuluh tahun berpengalaman handle halal ni. So, especially kita yang baru nak join halal ni, baru nak apply ataupun baru setahun dua dapat halal ni, boleh share, boleh dengar experience dari mereka. Dan juga you guys boleh buat networking session dekat situ. Boleh tanya macam mana diorang boleh dapat halal tu sebagainya. Itulah menariknya. Okay. So maksudnya persidangan ni bukanlah sekadar berkongsi ilmu Betul. Kita more than that. More than that. Bukan datang dengar balik. Bukan macam tu. Tak Kalau macam tu macam boring. Okay. Baik. So saya ada tengok ni menarik juga ya. Tajuk-tajuk sesi ni agak berbeza daripada persidangan halal yang sebelum ni. Ya? Betul. Kita ada 8 topik yang kita akan bincangkan untuk persidangan kali ni. Okay, so saya nampak topik-topik tahun ni mantap-mantap semuanya. Okay, so selepas ini segmen seterusnya kita akan perkenalkan topik-topik apa yang bakal kita bincangkan semasa persidangan eksekutif halal 2026 ini ataupun kita panggil PEH 26. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran anda, kita akan kembali selepas ini di Beyond Halal. Okey, kembali kita ke podcast Beyond Halal. Ya, dibawakan khas kali ini oleh Persidangan Eksekutif Halal 2026 PEH 26 yang bakal berlangsung pada 27 dan 28 Oktober di Bangi Avenue Convention Centre BACC. Okey Atira, so tadi kita bincang siapa yang perlu datang ke persidangan ni kan. So, adakah bila peserta datang dia akan dapat jawapan yang bermain di kepala diorang selama ni? Mesti
korang ada banyak kan persoalan yang ada dalam minda korang tu. Tapi bukan saja kita dapat jawapan. Kita nak cakap join persidangan ni bukan dapat jawapan yang mudah lah. Dengar, faham, okey, rasa okey terjawab. Tapi dia juga buka perspektif yang berbeza. Sebab kita jemput panel daripada pelbagai latar belakang. So unik lah program ni. Okey, baik. Okey, so Atira, apa topik-topik yang bakal dibincangkan atau berapa topik tahun ni? Kita ada 8 topik. Tapi saya takkan sebut semua ke-8 tu sekarang lah. Nak tahu kena stay sampai habis. Alright. Okey, so antara yang sesi pertama sangat menarik terus terang bila saya baca tajuk halal hingga ke syurga. Ini dia macam roh halal. Roh halal bukan nikah FTJ til jannah bukan? Bukan itu. Bukan itu lain. Lain. Alright. Okey. So halal hingga ke syurga, membina integriti, amanah dan roh halal dalam kehidupan. So saya tertanya-tanyalah kenapa sebuah persidangan industri pilih untuk buka tirai dengan topik sebegini. Kalau perasan kita bukan saja pilih, tapi kita letak tu topik first sekali. Okay, agak-agak sebab apa? Kalau akak dengar sebab apa rasa kita letak topik first tu? Sebab nak masuk syurga? Boleh juga. Tapi dia ada adalah kita nak bagi eksekutif halal ni faham dulu roh halal tu macam mana. Baru kita masuk teknikal dan sebagainya. Okay. Tapi kalau macam kalau akak dengar agak-agak lah rasanya cabaran dalam industri halal ni apa yang paling berat lah ataupun paling besar? Macam tu. Bagi saya untuk menjaga integriti halal itu sendirilah, sebab nak jaga integriti halal itu bukan sekadar bahan mentah dan bukan sekadar mendaftar bahan mentah dan juga menu ataupun produk. Tetapi kita nak kena jaga integriti halal tu daripada ladang sehingga ke pinggan. Maknanya daripada awal penerimaan bahan mentah itu sendiri sehingga kita deliver ke customer, sehingga sampai ke pinggan pelanggan ataupun sampai ke pengguna. Jadi itu cabaran yang amat besar. So integrity tu more on halal eksekutif lah kan? Ke ataupun macam mana? Halal exec je. Adakah halal exec je ke? Kena join lah persidangan nak tahu. Okay. Tapi kalau kita sebutlah cabaran, orang cakap macam mana nak apply halal. Halal tu susah. Tapi sebenarnya cabaran bagi saya lah sebagai eksekutif halal tu sendiri, macam akak sebut tadi lah, integrity ataupun amanah. Contoh kalau ada something yang kilang akak buat, yang memang salah lah. Kalau buat kena tarik sejak halal. Tapi bos cakap kalau you buat, you cover benda ni, gaji you naik RM5,000. OMG. So mana satu, nak gaji ke amanah? Mana satu? Masa tu kena istighfar, Astaghfirullahalazim. Saya insan yang lemah. Kan? Tapi kita tengok end dia, nak syurga ke neraka. Tapi ambil tak RM5,000 tu. Okay, up RM10,000. Astaghfirullah. Ketah iman tu. Tapi kita balik. Nak syurga ke neraka? Kadang RM10,000 tapi tak berkat gaji. Esok kereta rosak. Minggu depan aircon pula rosak. Minggu lagi satu masuk hospital pula. Duit RM10,000 tadi semua habis dekat situ. Itulah antara tak sempat guna pun. Betul. Kan? Betul. RM10,000 tu tinggal RM200 je. Macam mana? Okay, so benda macam tu lah yang kita akan bincangkan dalam persidangan ni oleh speaker kita. Siapa speaker kita, kita rahsiakan dulu. Kena join kita punya persidangan ataupun follow kita punya social media. Alright. Jangan lupa follow, like dan share. So macam topik ni, kita nak fahamkan dulu semua orang kenapa diorang jaga halal ni. Instead of sebelum nak buat benda tu, kena faham dulu kenapa diorang buat. So kalau tak faham, tak boleh buat. Macam tu. Okay. Nice. Kita kena tahulah mengapa nak buat big why tu kan. Kenapa kita buat barulah roh tu ada kan. So barulah bagaimana tu lebih mudah. Betul. Nice. Okay. Alright. Tu baru topik 1. Ataupun sesi 1. Okay. Sebelum saya masuk topik 2, saya ada soalan. Alright, okay. Kalau macam katak dekat Malaysia boleh makan ke tak? Okay, Malaysia mazhab Syafi'i memang tak boleh lah.
haram. Tapi kalau negara lain, ada kan kita pernah dengar boleh makan? Ada tak? Saya pun tak sure boleh ke tak boleh makan katak kalau kat luar. Itu satu. Kalau kerang. Kerang dekat Malaysia boleh makan. Tapi ada kan negara yang cakap diorang punya mazhab tak bagi makan? Ada ke tak ada? Ke tak pasti juga? Pun saya tak pasti. Macam banyak. ada bunyi pernah dengar kata haiwan menjijikkan. Tapi kenapa ya? So, saya nak tanya soalan macam ni sebab dalam topik kali ni, okay, bila kita sebut benda-benda macam tu kan, dari mazhab kita dekat Malaysia boleh makan, mazhab luar negara tak boleh pula. Okay, saya sebut benda ni sebab kita nak bincangkan antara topik yang kita akan sebut ataupun kita discuss dalam persidangan ni apabila syariah bertemu pensijilan halal. Mengurus khilaf mazhab dalam industri global. Macam tu. Okay. So saya rasa saya pernah dengar ayat macam ni lah, produk ni halal kat negara A. Okay, tapi bila masuk negara B jadi isu sebab negara B mazhab lain. Betul. Dia tak boleh makan lah kan. So apa sebenarnya yang peserta boleh jangkakan daripada sesi ini? Okay, rasa topik ni boleh buka perspektif masing-masing lah. Kita kalau dekat Malaysia, kita duduk dalam satu mazhab je, kita tak boleh nak rasa mazhab orang lain salah. So benda ni buka perspektif yang luas. Menarik kan? Menarik. So semua orang ingat contoh makanan ni tak boleh makan. Tak boleh lah jawapan dia. Padahal kalau belajar lebih lagi, mazhab lain ada yang benarkan, ada yang tak benarkan. Okay, alright. So bila dengar Atira cerita macam ni kan, saya rasa kita sebenarnya tak sedar betapa luasnya industri halal ni kan. Bukan sekadar memenuhi syarat, tapi kena faham konteks global dan kita kena ikutlah requirement global tu kan? Betul. Dan sebab tu kita bawa pihak ataupun panel-panel yang betul layak untuk menceritakan atau berkongsi pendapat mereka dalam sesi kali ini. Alright. Okay, baik. Okay, so sekarang saya nak sentuh satu tajuk yang mungkin orang luar industri pun akan tertanya-tanya. Processing eggs dalam industri halal. Risiko tersembunyi yang sering terlepas pandang. So, saya tersendiri tertanya-tanya lah, kenapa perkataan tersembunyi digunakan dalam topik ini? Okay, untuk topik 3 kita pasal processing eggs. Okay, kalau macam akak sebagai trainer food safety, okay, apa contoh processing eggs yang akak? Contoh processing eggs yang ada adalah contohnya macam bleaching earth. Bleaching earth. Macam kalau buat contoh tepung lah. Tepung ke ataupun gula. Asalnya warnanya bukan warna putih ataupun warna lutsina. Okay, tetapi dia gunakan untuk menjadikan colour tersebut jadi warna putih ataupun lutsina lah. Okay. Jadi bleaching earth atau bleaching clay ni dia bukan ingredient dalam produk tersebut, tapi dia perlu melalui benda tu perlu ada untuk jadikan dia putih ataupun contoh macam produk-produk apa yang guna bleaching earth tu? Macam tepung lah, tepung kalau buat roti ke tak? Tepung tak kisahlah tepung, sebab tepung asalnya bukan warna putih. Biasa kita tengok warna putih kan? Oh, tepung yang betul raw tepung kan? Raw tepung, betul. Okay, kalau asalnya colour? Asal dia macam warna coklat, brown macam tu. Okay. Minyak pun ada juga. Minyak, kalau minyak kelapa sawit asalnya dia warna merah. Warna coklat macam tu kan. So dia bila lalu dia akan jadi warna yang lebih menarik. Dia untuk perspektif customer lah. Sebab kalau warna dia merah, berkeladak, warna coklatnya tu, mungkin customer tak berminat untuk beli. So nak warna putih juga. So dia nak warna putih nampak. Sebab biasanya dia nampak tepung putih, dia punya persepsi. Buat colour pink boleh? Colour pink itu kita masuk dye lah pula. Kita masuk warna lah pula. Okay, kalau buat tepung untuk kuih warna pink, okey lah kot. Tapi tak tahulah kan. Sekarang kita kena tengok penerimaan pengguna macam mana lah. Okay, so masa processing eggs tu, dia punya penggunaan kadang ada kita tak tahu macam mana penghasilan dia dari awal sampai habis kan. So mungkin ada risiko yang tersembunyi time kita guna processing egg tu.
Alright. So sebab itulah tersembunyi tu. Tersembunyi tu. Risiko tu nampak macam kecil, nampak macam remeh, tapi sebenarnya mungkin boleh sebabkan CJ halal tu kena tarik balik. Ya, alright. So bukan sahaja processing AIDS lah, malah tools juga kan, macam yang tular sebelum ni yang di negeri Melaka kilang tersebut ditarik balik CJ-nya sebab menggunakan berus bulu babi, walaupun dia tak guna direct on food pun. Direct on food pun bersih, untuk pembersihan saja, tapi disebabkan dia bersentuh dengan peralatan yang bersentuhan dengan pemprosesan bersentuhan dengan makanan tersebut, maka dia menjejaskanlah status halal tersebut. Betul. Alright. Okay, so Saya suka satu perkara topik-topik per-26 ni bukan akan memberi jawapan mudah lah tetapi dia akan mengajak peserta melihat sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap remeh kan. Kita ingat berus je, untuk cleaning je, ataupun bleaching earth je, bukannya masuk dalam ingredient pun kan. Betul, okay. Sebab dalam industri halal, benda tu kita nampak kecil, tapi dia punya impact kadang besar ataupun lebih daripada tu. Baik. Okay. So satu lagi sesi yang saya rasa sangat unik ialah mengenai pengalaman penyembelih halal Malaysia di Jepun. Kita terbangkan dari mana? Dari mana? Osaka, tak silap saya. Wow. Okay. So biasanya kita dengar banyak dengar tentang kita ekspor produk tapi kali ni kita ekspor rakyat Malaysia berkhidmat ke luar negara. Okey, kenapa kisah ni penting, Atira? Kalau bagi saya lah, saya yang baru je masuk dalam industri, kira barulah juga, baru bekerja dalam industri halal ni, dan untuk anda yang baru nak masuk dalam bidang halal ni, ataupun dah lama berkhidmat di halal tapi dekat Malaysia je, mesti tertanya-tanya macam mana nak marketkan diri ke luar negara, ke Jepun. Siapa tak nak pergi Jepun kan? Nak pergi apa? Tengok bunga sakura. Nice. Okay, so macam kalau macam akak sendiri, pernah kerja kat luar negara before ni? Kerja kat luar negara? Tak pernah. Tapi luar negeri Selangor pernah. Luar negeri saya pun. Okay, luar negeri tu jauh sangat. Okay, so kalau macam akak tahu ke macam mana suasana kerja dekat sana, cabaran dekat sana? Tahu ke? Tak tahulah. Tahu. Kalau tanya saya pun saya pun tak tahu. Tengok dekat dekat Insta je lah, lalu-lalu bunga sakura. Balik-balik pun tanya ChatGPT kan. Tapi tak tahulah boleh percaya ke tak ChatGPT tu kan. Trust issue. Trust issue lah, saya ada trust issue dengan ChatGPT. So macam session kali ni menarik lah sebab kita bawa sendiri pakar yang berkhidmat dekat Japan sana. So kita boleh tahu sendiri macam mana processing kiranya halal dekat sana, cabaran ataupun budaya bekerja dekat sana. Yang paling penting macam mana nak tembuskan diri anda ke pasaran sana. Menarik kan? Menarik. Okay, so selepas ini kita akan masuk kepada beberapa topik yang saya percaya sangat dekat dengan usahawan, pemilik jenama dan juga eksekutif halal. Antaranya, kalau berlaku isu halal dalam produk OEM, siapa yang akan bertanggungjawab? Siapa? Tengoklah lepas ni. Okay. Dan satu lagi persoalan, adakah CJ halal ni tiket nak masuk pasaran je ataupun sebenarnya amanah yang berat topik kepada menarik pengguna ataupun kan satu amanah kepada pengguna. So kita akan bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, stay di sesi ini. Jumpa di segmen seterusnya di Beyond Halal. Risiko halal dalam OEM. Siapa sebenarnya yang kena bertanggungjawab? Siapa? Kalau saya jawab sekarang, dia orang tak datang dah lah. Aduh. Siapa? Okay. Tapi kalau macam OEM ni, tapi untuk saya pula kan, yang bukannya brand owner ataupun bukan bekerja dalam industri ataupun bukan pengilang lah, saya pun tertanya-tanya, kalau saya nak buat produk, kalau CJ halal tu kena tarik balik, siapa yang salah sebenarnya? Siapa sebenarnya? Akak rasa saya ke contoh akak di kilang. Saya brand owner, saya nak buat produk, saya nak buat makeup lah. Saya buat,
Lepas tu tiba-tiba si halal kena tarik. So siapa yang salah? Akak ke? Sebab akak yang proses. Akan proses. Buat Awak lah, awak bagi bahan mentah atau apa-apa. Hari tu kata bahan A tu, esok pula cakap bahan B. Dah bagi tahu tiba-tiba. Tapi akak yang buat produk tu. Tapi awak yang bagi. Tengok bahan mentah. kan dah jadi macam apa ketegangan kat situ. Tak tahu siapa yang halal. Siapa yang halal pula, siapa yang salah. Duduk dah dapat halal. Okay. So kalau macam nak isu-isu macam ni, kita nak kupas lebih lanjut lah. So siapa yang sebenarnya salah? Dia boleh jadi dua-dua pihak salah. Boleh jadi saya sebagai brand owner, boleh jadi akak pengilang. So benda ni kita akan kupaskan dalam persidangan kali ni. Bukanlah nak cari salah siapa, tapi kita nak tengok tanggungjawab tu pada siapa, dan macam mana kita nak improve lah untuk kita jaga, sama-sama jaga integriti halal tu. Betul. Kadang-kadang kita macam fokus dekat end product, padahal sepanjang proses tu pun ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang. Betul. Macam yang sesi sebelum ni lah kan. Rupa-rupanya daripada processing eggs, tak tahu kan. Mungkin. Alright. Okay. So saya rasa satu lagi tajuk yang boleh mencetuskan banyak pembincangan. Pensijilan halal, tiket ke pasaran atau amanah kepada pengguna. Terus terang lah bila baca tajuk ni, saya berhenti sekejap sejenak sebab memang ramai orang lihat sijil ni sebagai kelebihan dalam pemasaran. Memang ada kelebihan lah sebab ada sijil logo halal. Logo halal kita pula yang nombor 1 di dunia. Okey, kenapa P26 pilih tajuk yang agak berani seperti ini? Ni macam relevan juga topik ni. Sebab kalau kita tengoklah logo halal ni, kita boleh katakan marketable juga, orang guna untuk profit. Sebab kalau pergi restoran dekat, contohlah saya pergi IOI kan, banyak restoran. Most of the restoran memang kalau boleh diorang print, diorang tunjuk sebesar diorang ada logo halal. Nak tarik customer masuk. Even kadang diorang cakap halal, tapi kalau selagi cara diorang marketing tu tak cukup meyakinkan, customer tak masuk juga. Betul. Pakai model, pakai tudung apa semua, tapi tak dapat logo halal lagi. Kadang ada pengguna memang kurang yakin lah. Ya. Betul kan? So macam topik kali ni, kita bukanlah kita nak tengok lah. So orang kita apply halal ni sebenarnya just macam untuk marketing je ke, ataupun nak tarik memang nak tarik trust tu, nak tarik pelanggan je ke, ataupun sebenarnya ada amanah di sebalik tu yang perlu galas lah. Okey. Saya sukalah sebab tajuk-tajuk ni bukan bagi jawapan hitam putih je, tapi mengajak peserta untuk berfikir bersama-sama. Betul. So kalau macam isu macam ni, kita akan kupaskan dari panel-panel yang lebih pakar lah tentang ni. Okay. So kalau nak tahu panel-panel, kena follow lah. Macam biasalah, kena follow kita punya IG, Facebook. Okay. So selain perspektif industri tempatan, P26 juga bawa pengalaman daripada luar negara kali ni. Kita ada orator daripada Sanha, Afrika Selatan. Kenapa penting untuk peserta nak dengar pengalaman daripada perspektif antarabangsa ni? Okay, macam isu apa tadi kita ada bincang pasal mazhab. Bukan. Pasal ni. Penyembelih dekat Japan. So dia punya experience, dia punya cabaran tak sama macam dekat Malaysia. So macam kita tahu sekarang halal bukan je lagi dekat Malaysia, Indonesia, kita dah go global. Banyak dah negara yang apply halal ni sebab dia tahu ada demand yang tinggi. So kalau macam untuk kita jemput certification body dari Afrika Selatan ni, kita nak dengar sendiri macam mana diorang punya proses, cabaran diorang, dan isu-isu menarik lah dari mereka. Okey, baik. Okey, kita sampai ke sesi penutup persidangan. Dan saya rasa tajuknya sendiri pun dah cukup membuatkan ramai eksekutif halal tersenyum atau mungkin berfikir. Eksekutif halal, tonggak pematuhan atau sekadar jawatan wajib? Saya yakin ramai yang boleh relate dengan tajuk ni. Tonggak pematuhan tu apa yang akak faham kalau tonggak pematuhan? Maknanya main karakter lah dalam main karakter. Sekadar tonggak pematuhan sekadar jawatan wajib atau sekadar jawatan wajib. Maksudnya halal exact ni sekadar requirement company tu. Isu ni menarik sebab kalau macam before ni kan kita kan buat training juga. So banyak yang saya pernah join one of the training yang
di mana most of company hantar halal eksekutif sebab diorang kena tarik CJ halal. So sekadar ada je lah. Ada yang kebanyakannya ada yang terpaksa jadi, ada yang terpaksa cover. So sebenarnya kita nak kupaskan lah dalam benda ni, tonggak pematuhan ataupun sekadar jawatan je. Alright. Okay, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kalau saya belum pernah hadir sebelum ni, kenapa saya perlu hadir tahun ni? Okay, kenapa anda perlu hadir? Okay, so kalau sebagai anda eksekutif halal ataupun jawatan halal dalaman, hari-hari buat kerja halal apa semua kan, tapi kita nak bagi anda stop kejap buat rutin harian selama 2 hari ni dan hadir ke persidangan kali ni untuk fahami betul-betul tentang halal kali ni. Adakah sekadar halal yang anda faham sebelum ni adalah macam mana nak cakap, basic? Tak ada basic, ataupun halal tu sama tak apa yang kita rasa sebelum ni dengan yang akan kita bincangkan tentang topik kali ni? Adakah sekadar isi borang, buat manual, audit, sistem je ataupun more than that? Alright. Okay, thank you Atira. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik hari ini. Saya rasa pendengar juga dapat melihat yang PER26 ni bukanlah sekadar persidangan yang membincangkan persijilan halal saja, tetapi satu platform yang menghimpunkan idea, pengalaman, perspektif daripada pelbagai pihak untuk membentuk masa depan industri halal. Alright, terima kasih juga atas jemputan daripada Puan Hanisa. Okay, jadi dengan ni saya nak ajak semua penonton untuk join persidangan kebangsaan eksekutif halal kita pada bila? 27 dan 28 Oktober 2026 dekat BACC, Bangi Avenue Convention Center. Alright. Okay, datang join program ni bukan sebab kita bukan saja nak dengar ceramah, tapi boleh juga bertukar pendapat, atau boleh networking session, boleh tengok sendiri industri halal tu macam mana dari perspektif yang berbeza dan pelbagai lagi lah. Kita bukan saja conference, tapi kita ada juga buat sedikit section ataupun game session macam tu lah, quiz, banyak lagi aktiviti menarik yang anda akan dapat kalau join this program. Alright. Okay, terima kasih Atira dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang bersama kami hari ini, penonton dan pendengar. So semoga kita berjumpa di Persidangan Kebangsaan Eksekutif Halal 2026. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube Unity Halal Center dan juga semua platform media sosial Unity Halal Center dan Persidangan Kebangsaan Eksekutif Halal 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi.